Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi tadi Cik ada sebut-sebut hari ini antara pengisian penting dan juga rasanya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua tahu adalah penyakit epilepsi. Jadi kita akan membincangkan antara mitos-mitos dan juga fakta berkenaan penyakit epilepsi ini. Bersama kami pada hari ini Dr. Azmi Abdul Rashid, seorang pakar perunding neurologi dari Hospital Pakar KPJ Damansara. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Kita bercakap mengenai penyakit epilepsi ataupun juga dikenali sebagai penyakit sawan. Lebih dikenali sebagai sawan lah. Jadi mungkin ada ramai di antara kita ni yang tak berapa orang kata cakna ataupun tak berapa tahu apakah itu epilepsi ataupun sawan yang sebenarnya. Jadi memandangkan kita ada doktor di sini hari ini, boleh terangkan, jelaskan kepada kami apa itu sebenarnya epilepsi dan mungkin ada jenis-jenis epilepsi ke bagaimana? Betul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya lah ke Bernama TV kan untuk menceritakan tentang epilepsi. Okey, kalau kita sebelum kita bercerita tentang epilepsi ni, kita kena faham dalam fungsi otak kita ni dia ada gelombang. Okey. Gelombang di otak tu dia hanya kecil saja. So bila ada gangguan di otak menyebabkan gelombang tu terlalu tinggi, berlakulah sawan. Kita sebut sawan lah. Okey. Tanpa dapat dikawalkan oleh pesakit tu. Pesakit tu tak boleh kawal. Benda tu terjadi tanpa dia kawal, dia akan jadilah secara tiba-tiba. So bila gelombang tu terlalu tinggi, macam volcano eruption nak meletus, tanpa kawal, so dia akan menyebabkan gangguan fungsi otak lah. Okey. Itulah. So bila berlakunya sawan, berlaku serangan sawan tu, serangan pun ada beberapa jenis, tapi yang selalu kita lihat ialah sawan yang besar tu. Maknanya pesakit akan jatuh, kejang, mata dia ke atas, air liur keluar. Itu adalah sawan yang besar lah, menyeluruh nama dia. Bila berlakunya tu, sebab tu gelombang yang terlalu kuat tu akan jatuhlah. Maknanya berlaku tu sawan tu mungkin berlaku 1 minit. Ada juga sawan yang kecil. Yang mungkin ramai orang tak tahu. Dia akan tiba-tiba diam saja. Especially pada kanak-kanak. Dia dalam kelas tu tiba-tiba dia diam. 1 minit. Itu pun sawan Itu sawan. Nama dia absence. Absence seizure lah. Ada juga sawan yang dia myoclonus, dia macam ni. Itu pun jarang berlaku. Tapi yang lebih orang tahu sawan yang besar tu lah. Okey. Baik, mungkin antara simptom awal sebelum terjadinya sawan ataupun epilepsi ni, doktor. Okey, itu soalan yang bagus juga. Okey. Kalau kita tengok 10 orang yang berlaku sawan ya. Okey. Sebelum saya cakap tu, sawan yang sekali tak semestinya dia dapat epilepsi. Okey. Mungkin untuk sekali dalam semua hidup, so kita tak panggil dia epilepsi. Tapi kalau sawan tu berulang-ulang, setiap bulan kena satu lagi, sawan yang berulang baru kita panggil epilepsi. Maknanya jika seseorang itu menghidapi atau terkena sawan itu lebih daripada sekali, maka dia boleh dikategorikan sebagai seorang pesakit epilepsi. Sebenarnya doktor, apa simptom awal yang trigger sawan itu terjadi? Okey, itu soalan yang bagus. Okey, kalau kita lihat 10 orang, lebih kurang 3 orang ada punca. Ada punca dia kena sawan. Selalunya satu gangguan pada otak lah. Sama ada perdarahan otak, stroke, jangkitan otak. Masa kalau kanak-kanak ada masalah masa lahir, jangkitan otak ataupun dulu pernah ada barah otak kan. So dalam otak tu dah ada rosak ataupun dah ada bekas ataupun parut ya. Itu 30%. Tetapi 70% masih lagi kita kategorikan tidak kita ketahui ataupun unknown. Dan kemungkinan itu ada masalah genetik lah. Yang masih sekarang ni pun masih banyak research ataupun kajian telah dibuat. So 70% tu tanpa ada gangguan, ada kerosakan otak berlaku. Lebih pada kanak-kanak lah. I see. Okey doktor. Jadi selalunya bila kita bercakap pasal sawan ataupun epilepsi ini adalah sebenarnya berlaku kepada orang-orang yang mungkin telah pun mengalami trauma ataupun kecederaan pada otak. Betul. Jadi macam mana
untuk yang Dr. Mike sebutkan tadi, yang tidak ada apa-apa trauma ataupun kecederaan pada otak sebelumnya, adakah ia menjadi adakah ia satu macam dia disebabkan oleh genetik itu, ataupun mungkin ia adalah satu simptom yang di mana dia tak tahu dia ada kecederaan tapi sebenarnya ada. Okey. Yang 70% tu kebanyakannya kanak-kanak dia ada banyak jenis. Kalau kita sebut 10 pesakit tu lain 10 orang lain jenis epilepsi, tak sama. Okey. Betul. So yang kebanyakan ni dia jadi dengan tiba-tiba. Maknanya kanak-kanak tu mungkin primary school, secondary school, tiba-tiba je dia kena sawan. Itu penyakit itulah, penyakit tu masih lagi dalam kajian, mungkin ada masalah genetik. Yang masih lagi tak dapat di-identify, tak dapat dikenal pasti. Tapi penyakit tu ada penyakit yang telah dikenal pastilah. Kan? Maknanya bila berlaku sawan, sama ada sawan yang besar ataupun sawan yang kecil tu, so parent, ibu bapa akan bawa ke jumpa doktor lah. So kita buat bila siasatan, buat kajian. Memang dia ada penyakit ni untuk pertama kali lah. Tapi benda tu berulang-ulang, kita dah establish penyakit tu dah ada pada dia. Okey, berdasarkan ataupun melalui pengalaman doktor sendiri untuk epilepsi ini, apa kaedah rawatan yang sesuai ataupun ubat-ubatan ataupun ada ke suplemen tertentu untuk merawat ataupun mengurangkan epilepsi ini? Okey, soalan. Okey, pertama kali kita kena pastikan itu adalah epilepsi. Ada juga penyakit lain yang macam epilepsi tapi bukan epilepsi. So sebagai doktor pakar, kena pastikan daripada informasi daripada parents dan sebagainya bahawa ini adalah epilepsi. Dengan kita buat scan, brain scan dan juga gelombang otak, namanya EEG, dan juga ujian darah lah. So ada juga yang parents tunjuk video kan. Itu membantu. Kalau video tu masa serangan tu doktor tengok, kita show ini adalah sawan. Okay? So, ada ke perbezaan? Doktor sebutkan tadi daripada observation dari video pun boleh mengenal pasti sama ada benda itu adalah epilepsi atau tak. Ada perbezaan dia, apa yang doktor nampak? Okey, memanglah bila kita daripada yang kita belajar, sawan ini rupa dia. Dia punya video dia. Video is the best maklumat. Kalau ada video, kadang-kadang bila panik ni tak ada video lah. Betul. Kadang-kadang ada CCTV. Dia orang tunjuk CCTV, doktor tengok few times, okay, ini bukan sawan. From our knowledge lah, our knowledge and experience, ini sawan, ini bukan sawan. Tapi apa yang membezakan antara sawan dan bukan sawan tu? Itu lebih agak detail lah. Dia punya, walaupun dia kejang, tak semestinya semua sawan. Sebab tu, knowledge untuk mengenal pasti sawan ni, dia kena banyak pengalaman dan pembacaan lah. Sebab tu kena jumpa pada yang pakar juga, betul, kena rujuk pada sebab mereka yang betul. Bila kita pasti cakap epilepsi, dia impact pada pesakit dan parents. Betul. So kita nak kepastian. Macam juga kes mahkamah lah kan. Sebelum hakim memutuskan satu keputusan, dia nak evidence dia very strong evidence kan. So as a doctor, kita sebut beyond reasonable doubt lah, mana ini betul sawan. Kalau tak pasti, jangan diagnose lagi. Baik doktor, ada tak kajian yang sahih menunjukkan sawan ni bukan penyakit keturunan? Okey, sebenarnya keturunan ni aja sebenarnya 5% je. Okey. Yang lain tu masih lagi itulah kategori yang genetik tu. Yang masih lagi kajian. So seorang yang dapat epilepsi yang akan turun ke keluarga dia less than 5% je. So jangan risau pun, tak ada terlalu semua epilepsi akan turun kepada generasi akan datang. Okey, baik, kadang-kadang ada kita terpandang yang terkena sawan ni berbuih mulutnya. Apa itu sebenarnya terjadi? Itu memang antara faktor yang confirm lah. Itu adalah sawan yang besar tu lah. Kenapa ada keluar buih di mulut? Buih tu sebab dia punya, bila dia kena sawan yang generalized seizure tu, dia akan berhenti bernafas, dia akan pernafasan dia keluar. Bila pernafasan dia macam terkeluar, exhale tu, buih-buih dia semua akan keluar lah.
Okey. Doktor, antara mitos lah untuk penghidap epilepsi ni adalah mereka tidak boleh menjalankan kehidupan seperti normal, tak boleh bawa kereta dan sebagainya. Pandangan doktor sendiri, adakah itu benar ataupun tidak? Okey. Kalau 10 orang, saya selalu cakap 10 orang epilepsi, 60% ke 70% akan terkawal dengan ubat. So yang 70% tu sebenarnya kalau mereka makan ubat, mereka boleh hidup semacam biasa, macam orang biasa, tetapi dengan ada beberapa kawalan ataupun penjagaan lah. Contohnya kalau sawan dia waktu malam saja, dia boleh bawa kereta. Okey. Ada sawan hanya berlaku waktu malam. So kalau dia siang dia bawa kereta, dia boleh bawa kereta. Itu boleh. Ada antara mitos yang kata sawan tu adalah buatan orang, bukan. Itu silap. Sawan itu kata tak boleh ada keluarga, silap. Ada juga pesakit saya yang boleh mengandung. So yang kata tak boleh tak boleh mengandung, silap. Boleh ada keluarga, boleh. Pesakit epilepsi yang tak boleh kerja pun silap. Kalau mereka terkawal, mereka ada education yang bagus, dan orang epilepsi ni lebih rajin sebenarnya. Jadi penghidap epilepsi ni sebenarnya masih boleh ada quality of life boleh. Tetapi kena berjaga-jaga. Ada juga kes-kes yang ada epilepsi, ayalah masalah transport kan. Bila dia ada epilepsi, dia masih lagi bawa kereta, bawa motorbike. Memang risiko tinggilah untuk dia kecederaan. Kita dengar beberapa berita yang orang aksiden rupanya dia epilepsi meninggal. Ataupun dia bawa kereta, dia epilepsi, dia langgar orang. Itu kan bahaya. Itu antara education yang masih lagi memerlukan, sebab masalah bekerja kan, mereka perlu bekerja, mereka perlu pergi ke tempat, pergi ke kerja. Bagaimana? Betul. Okey, untuk pengambilan ubat-ubatan khususnya kepada pesakit epilepsi ni, adakah perlu dan pentingnya untuk merujuk pada yang pakar? Jangan semudahnya. Selalunya kalau kanak-kanak pakar kanak-kanak, kalau dewasa selalunya pakar neuro lah. Memang kena makan ubat. Ubat ini kena makan hari-hari untuk mengelakkan sakit itu berlaku. Okey. Dan kena makan sekurang-kurangnya 2 tahun. Minimum 2 tahun. Tapi lepas 2 tahun, kalau sawan tu tidak berlaku, kita boleh berhentikanlah. Okey. Tetapi kalau ada parut di otak, contohnya bekas operation, bekas kecederaan, so ubat tu is lifelong lah. Okey. Doktor, adakah penyakit ataupun penghidap epilepsi ini adalah sesuatu condition yang permanent di mana dia akan menghidap sawan itu seumur hidup ataupun boleh dipulihkan dengan rawatan dan ubatan sebenarnya? So as I said, 50% ke 60% yang especially yang kanak-kanak yang tidak ada kecederaan otak semua, IQ bagus, semua belajar bagus, mereka kena sawan. Selepas 2 tahun tak ada sawan, ada peluang untuk mereka berhenti ubat tu. Itu yang isu genetik tu yang kemungkinan boleh cure lah. Okey. So ini adalah untuk kes-kes epilepsi ataupun sawan yang berlaku pada umur yang muda, untuk kanak-kanak yang tiada kecederaan ataupun trauma pada otak. Dan IQ bagus, boleh tidak ada family history sebagainya. Ada peluang untuk dia berhenti ubat tu selepas 2 ke 3 tahun. Baik, doktor, sebagai contoh, kalau kita mungkin mempunyai penyakit yang bukan epilepsi, kita akan mengamalkan gaya hidup yang sihat, contohnya bersenam dan sebagainya. Tapi untuk pesakit epilepsi ini sendiri, ada tak rawatan kendiri ataupun apa yang sesuai untuk mereka kurangkan sendiri daripada untuk pulih daripada epilepsi ini? So, especially yang kanak-kanak, dewasa pun ada juga epilepsi. So mereka satu kena makan ubat setiap hari. Dan untuk mengelakkan bila perkara nak mengelakkan sawan tu berlaku, satu kalau kurang tidur. So kena cukup tidur. So pada kanak-kanak kadang-kadang kena tidur cukup pukul 10, pukul 12 kena dah bertidur. Dan juga tidak boleh terlalu tengok skrin terlalu lama. Sekarang ni kan gadget ni memang saya tengok tidak satu kesihatan. So kena berhenti setengah jam, 1 jam berhenti. Kalau boleh kawal lah. Dan juga kurangkan stres kalau boleh. Dan juga kalau di negara-negara barat tu, kita advisekan cuba elakkan minuman keras lah. Kalau untuk bersenam membantu tak, doktor? Senam membantu. Sebab tidak apa. So senaman boleh, tapi kalau berenang kena ada orang guide lah, sebab berenang dia kan kalau berlaku sawan dalam kolam renang memang
tu bahayalah. Tapi boleh berenang, tapi boleh dia ada orang tengoklah. Kena pergilah tempat yang menenangkan, healing sekejap ke kan. Itu saya kira membantu juga sebenarnya. Dan kalau mandi, shower. Jangan mandi bathtub. Bathtub kan bahaya. Risiko untuk lemas jika Kalau berlaku sawan dalam bathtub tu. Tapi I think Malaysia punya culture tak ada bathtub. Okey doktor. Soalan yang paling penting sebenarnya untuk terutama sekali untuk penonton di luar kita lebih aware apakah langkah pertama yang perlu diambil seseorang jika ahli keluarga ataupun sesiapa ternampak seorang yang terkena serangan sawan. Okey. So kalau sawan, selalunya sawan yang besar lah kan, yang general sawan yang besar tu. So bila dia berlaku, kalau sempat kita pegang dia dan letak di tempat yang lembut, dan di lantai tu kita alihkan ke kanan atau ke kiri supaya air liur tu turun. Akan keluar. Dan juga kita longgarkan pakaian. Kalau ada tie ke longgarkan. Dan benda-benda tajam semua elakkan. Sebab apa, sawan ni selalunya 1 minit dah berhenti. Jadi dia akan berhenti dengan sendirinya. So lepas tu kita bagi dia rehat, letak bantal, bagi dia lepas 15 minit ke setengah jam dia sedar lah. Kalau benda tu you panic first time, then call ambulance untuk pergi ke hospital. Baik. Kalau boleh jangan memandai-mandai. Orang kita sekarang suka memandai-mandai tau. Jangan letak masukkan objek dan sebagainya ke dalam mulut. Kalau boleh terus rujuk pada yang pakar. Dia tak tapi kau boleh jangan letak benda lah. Jangan letak apa-apa dalam mulut pesakit dan juga jangan bagi minuman ataupun apa. Betul. Sebab dia tu, dan kita berhenti dia pun dia tak boleh kawal. Dia tak boleh you stop. You cannot stop the seizure. Benda tu di otak. Tapi kadang-kadang mulut tu tak boleh terbuka. Orang kata kancing gigi. Kejang, betul. Jadi kalau itu berlaku, biarkan sahaja pesakit dan dia akan ada dengan sendirinya. 1 minit insya-Allah selalu berhenti. Okey, yang penting kena tambahlah ilmu pengetahuan tentang epilepsi ni ataupun sawan untuk kita lebih berjaga-jaga. Seperti yang doktor katakan tadi, sawan ni terjadi bila-bila masa tanpa kita sedar sebenarnya. Okey, itu sahaja perkongsian kita setakat ini. Itu sahaja masa yang kita ada. Doktor, terima kasih atas satu perkongsian cukup berguna untuk kita manfaatkan bersama. Terima kasih Dr. Azmi Abdul Rashid selaku pakar perunding neurologi Hospital Pakar KPJ Damansara ataupun Rawang. Dan juga Rawang. Terima kasih banyak Doktor. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika. Selepas ini kita akan kembali dengan topik kita yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.